Assalamualaikum dan selamat kembali. Selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana sudi tune in Bicara Teknikal episod yang ke-138 bersama panel tetap anda, Cikgu Hazlan Hashim, pakar BBMA kita, dan juga saya, Boboy CTC, sebagai host anda. Jadi kepada sesiapa yang baru sahaja mengetahui mengenai CTC FM, kami menyediakan kandungan konten, news, education, entertainment, forex secara percuma untuk semua orang. Anda hanya perlu like page CTC dan kami akan upload konten-konten daily secara percuma. Kepada tuan-tuan dan puan yang baru saja tune in ke Bicara Teknikal dan tidak tahu apakah segmen ini sebenarnya. Segmen ini merupakan segmen di mana kita menganalisa pergerakan pasaran mata wang dari sudut teknik BBMA yang dikelolakan sendiri oleh Cikgu Hazlan Hashim. Jadi kepada tuan-tuan dan puan yang mungkin baru sahaja ingin mempelajari tentang BBMA dan ingin mengetahui lebih lanjut, Cikgu telah pun melakukan analisa di CTC sebanyak 137 episod dan kesemua episod tersebut telah pun kami muat naik ke channel rasmi CTC FM di YouTube. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu pergi ke youtube.com dan search CTC Jarak FM dan kami telah pun menyediakan satu playlist khas di mana kesemua episod Bicara Teknikal telah pun dimuat naik dan boleh ditonton secara percuma oleh tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa lagi kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin menelaah secara lebih lanjut mengenai BBMA, bolehlah pergi ke channel rasmi YouTube CTC FM. Di kesempatan ini seperti biasa kami di CTC FM ingin menyeru tuan-tuan dan puan-puan untuk stay at home dan sama-sama kita patuhi SOP yang telah pun dikeluarkan oleh MKN dan juga kerajaan bagi agar kita sama-sama dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Jadi hari ini telah pun masuk hari yang saya pun tak sure. Saya rasa 50 cikgu, tapi kita telah pun berada di fasa PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Jadi walaupun ada kelonggaran, tapi eloklah kalau kita sama-sama dapat menjaga penjarakan sosial dan selanjutnya agar kita dapat mencapai sifar kes di Malaysia. Jadi kita ada kuis hari ni, kuis yang disediakan oleh cikgu. Walaupun saya terlambat sikit publish tadi. Soalannya berbunyi, jikalau berlaku setup re-entry di weekly, apakah setup yang berlaku di daily? Saya ada terbalik sikit tadi, apakah setup yang berlaku di daily. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin cuba jawab, isikan jawapan anda di ruangan kosong dan kita akan sama-sama bincangkan jawapannya bersama cikgu di hujung segmen ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin menanyakan sebarang soalan atau ada request untuk apa-apa pair, bolehlah tinggalkan komen anda di request anda di ruangan komen. InsyaAllah saya akan bacakan. Tapi sebelum itu pastikan tuan-tuan dan puan-puan telah pun like page CTC FM dan share segmen ini agar kita dapat berkongsi ilmu dengan lebih ramai lagi dan sama-sama kita mendapat manfaat daripada perkongsian ilmu bersama Cikgu Hazlan Hashim pada malam ini, insya-Allah. Jadi tanpa buang masa, saya menjemput Cikgu Hazlan Hashim. Apa khabar Cikgu Hazlan Hashim? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu sihat? Alhamdulillah. Saya baik, alhamdulillah cikgu. Okey, alhamdulillah tuan-tuan. Terima kasih Boboy dan pihak CTC.fm sebab alhamdulillah di PKPB bersyarat. Kita masih dapat bersiaran secara remote. Saya daripada rumah saya di Kajang dan Boboy di Serdang kan? Serdang cikgu. Okey, jadi biasanya saya terlupa ujung-ujung Boboy ingat. Jadi ribuan terkorban seluruh dunia antara punya cerita. Memahami pasaran global adalah bukannya meminta-minta. Boleh dengar jelas? Dia sekat-sekat sikit tadi cikgu. Boleh ulang lagi sekali cikgu? Ya ke? Okay. Tadi tak apa cantik. So sekarang boleh dengar yang jelas Okey, boleh. Okey. Ribuan terkorban seluruh dunia angkara COVID-19 empunya cerita. Memahami pasaran global adalah kurnia. Ia datang dengan usaha, bukannya meminta-minta. Ui, lain macam bantu tu cikgu. Usaha, dia kena usaha tuan-tuan. Untuk mendapatkan kefahaman
ialah specifically daripada apa yang kita buat. Kita menggadap candle yang bergerak-gerak yang tidak berhenti daripada hari Isnin pukul 5 pagi sampailah hari Sabtu pukul 5 pagi tanpa henti. Kita kena berusaha. Berusaha untuk kita nak memahami dan ramai yang belajar dan juga dia memang mengambil masa bertahun-tahun lah. Dia bukan mengambil masa yang pendek, mengambil masa yang lama. Jadi alhamdulillah kita dah pun berada minggu ke 138, lama dan juga kita masih berada dalam musim PKP tapi PKPB bersyarat dan jikalau ada keperluan kalau nak keluar baru kita keluarlah, kalau tidak tuan-tuan risiko dia masih tinggi, terutama ialah kalau yang terpaksa keluar tu dan bersesak-sesak di luar sana. Kita nampak walaupun dia jalankan PKPB bersyarat, tapi kita tengok dulu tuan-tuan, kita boleh tengok daripada media sosial lah kan. Boboy, kita nampak macam tak ada apa-apa je. Dah clear, macam dah sifar je saya rasa. Kita takut gelombang seterusnya muncul. Tuan-tuan, kita dah masuk minggu kedua puasa. 3, 4, lagi 2 minggu lebih, masing-masing sibuk. Walaupun berada di rumah ada membuat persiapan hari raya. Bayangkan kalau kita dah beraya dan katakan bersyarat ni kita keluar, selepas hari raya lagi beraya lagi kita berjumpa dengan orang kan, berkunjung-kunjung kan. Kalau datang lagi gelombang seterusnya tuan-tuan, menakutkanlah. Sebab kalau kita lihat rating atau kita lihat jumlah yang terbanyak kematian adalah di USA. Di USA. Setakat hari ni sudah 69,000 kematian. Bayangkan. Dan ada 1.12 juta yang terjangkit. Dan yang recover, yang sembuh cuma sekadar tidak melebihi daripada 15%. Betul. Tapi di Malaysia peratusan kesembuhan lebih daripada 50%. Kematian dalam 106. Jadi peratusan tu tuan-tuan nampak di Malaysia ni kita masih menjaga jarak. Kita masih, maknanya majoriti rakyat Malaysia masih lagi mendengar kata-kata kita punya PM lah. Alhamdulillah, tapi di negara lain tuan-tuan mereka masih tak takut lah. Jadi kita jadikan sebagai dia orang. Okey, kita terus kepada malam ni punya fokus tuan-tuan. Apa yang saya cuba lihat, alhamdulillah. Saya rasa elok kalau kita jawab salam rakan-rakan kita di ruangan komen yang telah pun sertai kita. Antaranya macam biasa, komentar pertama kita Hafidin Jamaluddin, Assalamualaikum Cikgu dan Boboy. Waalaikumsalam. Kita ada Reza Izzuan katanya assalam juga Abalan dan DJ Boboy. Waalaikumsalam. Atan katanya Zul kata mana DJ Pak Su. InsyaAllah apabila PKP ni tamat, kita akan kembali ke konti dan DJ Pak Su akan kembali beraksi. Saya hanyalah pengganti sementara ketika kita live at home. Okey, kepada siapa-siapa yang rindu DJ Pak Su, bolehlah add beliau di Facebook dan hantarkan komen di wall dia cakap kami rindu DJ Pak Su. InsyaAllah dalam masa terdekat ni kita akan bertemu dengan DJ Pak Su. Dan kita ada Wan Rosli Wan Osman, salam DJ Boboy dan Cikgu Azlan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita ada Abdul Aziz, Assalamualaikum juga. Waalaikumsalam. Wan Zarras, kita ada Tom Dom, kita ada Itan, Herizal Ahmad. Kita ada Wasudarman Wasu katanya salam dari Indonesia. Waalaikumsalam. Kita punya rakan dari negara seberang. Terima kasih kerana sudi menyertai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang masih belum like ataupun share segmen ini, mohonlah berbuat demikian agar kita dapat sama-sama berkongsi manfaat daripada perkongsian ilmu kita bersama Cikgu Azlan Hashim pada malam ini. Okey, insya-Allah. Cikgu boleh teruskan. Ada, malam ni macam biasa saya nak bagi peluang untuk kita nak menjawab sesi malam ni adalah sesi untuk saya bertanggungjawab untuk menjawab persoalan-persoalan daripada tuan-tuan di luar sana dari kacamata BBMA. Okey, Boboy, ada tak apa-apa soalan yang boleh kita raikan dulu? Okey, tuan-tuan dan puan yang menonton ni jangan lupa untuk isikan soalan atau request anda untuk cikgu jawab malam ni. Dan kalau kita ada kalau tengok soalan pertama, kita ada daripada Hafidin Jamaluddin katanya Cat JPY, please. Cat JPY. Okey, alhamdulillah. Okey tuan-tuan, Cat JPY adalah satu pair yang mana kita sebab tuan-tuan currency ni kita padankan.
Canada dan JPY. Ada ketikanya dia mengikut bacaan Canada dan ada ketikanya dia mengikut bacaan JPY. Bukan benda yang mudah. Okey, saya nak kongsikan apa yang saya nampak lah tuan-tuan. Jadi first kalau saya lihat, saya boleh terus pergi kepada JPY. Ini adalah senarai. Tuan-tuan, siapa-siapa yang dah biasa tengok. Minta tutup dulu muka saya di skrin. Oh, okey, sorry. Okey. Bagi sesiapa yang dah biasa tengok cara saya, tuan-tuan akan nampak ada satu senarai profil. Jadi saya susun sebab saya nak melihat banyak pair dalam masa yang pendek. Kalau saya meletakkan satu profil dengan banyak pair, memang dia akan mudah untuk mengelirukan. Okey. Jadi soalan tadi adalah berkenaan tentang pair JPY ataupun CJ, KJ lah saya panggil. Dan kalau saya lihat di sini, saya buat satu susunan. Saya cari yang saya namakan sebagai JPY. Saya ada susunan tuan-tuan di sini. Daripada AUD JPY, ini CAD JPY, Euro JPY, GBP JPY, NZ, ini base NJ ni, dan juga UJ. Jadi di sini saya klik CAD JPY. Okey. Tuan-tuan nampak di sini ada 4 kotak. Yang mana di sebelah kiri sekali adalah bacaan di time frame weekly, di kanannya adalah di time frame daily, di kanan lagi adalah 4 jam, dan last ke sebelah kanan adalah bacaan di H1. Okey, jadi apakah bacaan yang terbaik? Saya rasa skrin kita tidak berkoresponden terhadap skrin cikgu. Sebentar ya, saya cuba fix. Okey. Sebentar ya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Cikgu cuba gerakkan sedikit mouse tersebut, cursor tersebut. Cuba cikgu tekan pada MT4. Mana-mana bahagian. Okey. Saya klik pada tadi CAD JPY. Sini JPY sudah. Okey. Dia tengah bergerak-gerak sekarang. Nampaknya masih tidak lagi menunjukkan koresponden lah. Sebentar dia tuan-tuan dan puan-puan, kita break untuk technical error sekejap ya. So nikmati. Seringkali aku menduga, seringkali ini terjadi. Segala rahasia sudah ku tahu, rupanya aku tak dicintai. Untuk apa kau buatku begini? Segala apa yang telah ku lakukan, air mataku mengalir di pipi. Segala yang ku korbankan untuk dirimu, mengapa masih lagi ku berdiri ku menunggu cintamu? Mengapa masih adamu menyakiti di siang malamku? Terima cintaku dipersiapkan. Right. Okey, selamat kembali. Tadi kita ada masalah teknikal sikit. Saya telah pun baiki, insyaAllah kita punya stream kali ini lebih smooth. Okey, cikgu boleh teruskan dengan analisa CAD-J. Okey, alright tuan-tuan. Kita nak melihat sebenarnya apa yang sedang berlaku di KJ untuk minggu ni. Jadi di sebelah kiri saya tuan-tuan, di sebelah kiri sekali adalah KJPY time frame weekly.
Kenapa weekly? Sebab ini adalah jangkaan untuk sepanjang minggu ni, maka dalam satu minggu tuan-tuan hanya akan ada satu candle weekly. Okey. Dan kalau kita lihat tuan-tuan, trend yang berada di weekly sememangnya downtrend. Kenapa downtrend? Sebab tuan-tuan kita lihat di sini, candle semuanya berada di bawah garisan BB. Ini zone downtrend lah. Dan untuk minggu ni, candle ni tuan-tuan sedang berada di mana? Di garisan re-entry buy. Tapi adakah kita nak buy? Nanti dulu. Trend kita nampak jelas trend dalam keadaan jatuh. Jadi kalau kita nak ambil buy tuan-tuan, risikonya adalah lebih tinggi. Di mananya dia menongkak arus di time frame besar. Okay? Jadi kita nampak gambaran besar bahawa weekly masih lagi dalam keadaan downtrend. Saya bukan cari entry, saya nak tengok trend dulu. Jadi entry tuan-tuan sepatutnya adalah mengikut trend. Alright, itu di weekly. Dan saya lihat pula di sebelah kanan tuan-tuan, di sebelah kanan ni adalah candle daily. Okay, hari ni dah hari Selasa, dan maknanya dah masuk 2 hari trading. Jadi kita akan nampak 2 candle daily yang saya tandakan kat sini. Candle semalam tuan-tuan, candle daily yang hari ni masih belum boleh digunakan sebab candle belum selesai. Betul. Okey. Dan yang merah ni tuan-tuan candle semalam. Nampak candle semalam kalau kita lihat, candle ni cuma dia menghampiri garisan low BB. Bawah ni low BB di daily. Dan nak tengok trend tuan-tuan, ini MA50. Semua candle ni tuan-tuan, ni tuan-tuan, semua candle ni adalah berada di bawah garisan MA50. Bermaksud ini adalah dalam dagangan downtrend. Dagangan downtrend kuat. Jadi jelas entry yang terbaik adalah entry sell. Okey. Jadi sekarang kita nak fahami ataupun kita nak dapatkan entry lah. Jadi kalau sekarang kita dah nampak weekly, kita dah nampak daily, dan sekarang kita pergi kepada 4 jam. Okey. So sekarang 4 jam tuan-tuan, dia dah mula cuba untuk memberikan kita entry. Apakah entry tersebut? Okey, kita nampak apa yang telah muncul di 4 jam ni tuan-tuan. Garisan yang putus-putus ni, ini menggambarkan bahawa di sinilah bermulanya perjalanan candle untuk minggu ini. Okay. Untuk minggu ni. Candle satu hari cuma ada 6 candle 4 jam. Okey. Hari Isnin ada 6 candle, hari Selasa ada 6 candle, akan ada 12 candle. So sekarang baru pukul 10.47. Okey, bermaksud kita baru ada sekitar 6-10 candle. 10 candle semalam 6, ini 4. Candle pukul 1 pagi dan candle pukul 5 pagi akan menyelesaikan 12 candle. Okey, kita tengok apa yang muncul. Kalau kita rujuk di sini tuan-tuan, kita nampak satu candle merah. Ini satu, ini 2. Ini yang pengakhir untuk minggu lepas. Ini dipanggil candle momentum. Momentum sell. Momentum sell adalah signal. Signal tuan-tuan, maksud signal adalah dia menunjukkan arah pergerakan market nak ke mana. Jadi ini dinamakan signal. Dia kata momentum sell. Momentum bukan tempat untuk entry. Momentum bagi tahu selepas itu akan muncul entry. Entry adalah apa? Entry adalah setup. Jadi bila berlaku momentum sell, maka kita menunggu bacaan re-entry sell. Okey. Tuan-tuan, tempat-tempat yang terbaik perjalanan re-entry sell pada time frame H4 ni tuan-tuan, tempat zone. Saya mencari zone. Zone terbaik tuan-tuan adalah daripada garisan mid BB ni sampai ke atas ni. Sebab kita akan nampak tuan-tuan, garisan top BB ni masih dia dah menguncup. Tapi jarak di antara garisan top BB dan MA50 yang biru ni dan juga candle masih lagi jauh. Jadi untuk berlaku kenaikan yang kuat setakat ni belum nampak lagi. Yang kita nampak ni adalah kenaikan sedikit yang membentuk resistance. Yang membentuk resistance. Jadi yang kita jangkakan tuan-tuan adalah bila ada bacaan momentum, kita menunggu re-entry. Jadi dia candle telah pun berjaya menyentuh garisan mid BB bahawa ini adalah tempat retest. Dan kalau katakan
kita nak mengecilkan lagi zon-zon untuk mendapatkan entry. Tempat-tempat terbaik tuan-tuan yang saya cadangkan adalah di antara mid BB hingga ke MA50. Kenapa MA50? MA50 di H4 tuan-tuan adalah merupakan perjalanan di time frame daily. Mana tempat-tempat yang tertinggi untuk harian. Jadi ini zone dia. Dan jikalau kita nampak ada candle, sekarang belum lagi, kalau kita nampak ada candle yang tutup di atas garisan mid BB, maka ini nama dia market hilang volume. MHV. Yes. Sebab bacaan momentum ni tuan-tuan, momentum sell ni hanya akan terbatal jikalau muncul bacaan momentum yang berlawanan. Momentum sell hanya akan terbatal dengan momentum buy. Jadi tuan-tuan, Boy, kita ada 2 candle lagi. Okey, kita ada 2 candle. Sebab candle 4 jam ni boy. Kita ada 2 candle. Logiknya, kalau dengan 2 candle boy, ada tak ataupun adakah dalam keadaan normal mungkin 2 candle tu terus menyentuh garisan top BB? Logik ni tuan-tuan. Tak juga. Ya, memang. Ya, jadi sebab bila saya menggunakan 4 jam, satu hari cuma ada 6 candle. Bila 6 candle tuan-tuan, dia tidak mampu untuk membuat bacaan gila-gila. Tak ada. Dia beritahu yang naik ni adalah retracement. Cuma kita nak mencari zone yang terbaik lah. Tu sebab bila biasanya kalau saya entry tuan-tuan, saya meletakkan entry saya atau PO saya. Saya seorang trader yang memang tak mampu nak melihat market selalu. Apa saya buat? Saya letak PO. Jadi saya meletakkan PO di antara mid BB sampai MA50 dan saya tinggal. Itu je lah. Itu je. Sebab saya tahu tu tempat-tempat tertinggi. Jadi saya menunggu kawasan sini. Jadi fokus saya adalah mencari kawasan-kawasan zone re-entry sell di antara mid BB dan juga MA50 dan saya letak tuan-tuan, money management sangat penting. Kalau kita mulakan contohnya dengan modal $100, masukkan, kalau tuan-tuan tanya saya lah kan, saya lebih bersikap macam newbie lah. Letak 0.01, bermaksud 1 pip anggaran lah dalam 10 sen. Bermaksud tuan-tuan, kalau floating sekalipun, kita lihat kalau ketekan sekarang tuan-tuan masuk sell, contoh kalau saya ambil sampai atas sini, membawa sampai puncak MACD sini contohnya, Bitcoin adalah 60 pip. Tuan-tuan hanya floating sekitar 6%. Daripada $100, boy, setakat $6 floating atau 6%, takkan goyang. Tak ada hal lah dia. Goyang. Tak ada hal. Tak ada hal. Tapi kalau $100, kita masuk dengan 0.1, kita dah goyang 60% floating. Jadi risiko tinggi. Kena faham. Kadang-kadang kita masuk, memanglah kita nak untung besar, tapi dengan modal $100 tuan-tuan, kita kena berpada-pada lah, berpada-pada. Jangan nanti kita masuk terus MC. Lainlah kalau orang tu contohnya tuan-tuan sebab ada orang masuk $100 dia full blast atau full swing. Betul. Kenapa boy? Sebab orang tersebut contohnya dia ada $1,000. Jadi dia pecahkan kepada 10 akaun. Setiap akaun yang dimasuk, semua akaun tersebut bernilai $100. Apa dia buat? Ini masing-masing punya money management. Apa orang macam ni buat? Contohnya untuk $300 yang pertama boy. $100, $100, $100, semua dia buat full margin. Semuanya risiko tinggi. Jikalau $300 ni burn, dia ada balance lagi 700 kan? Yang 700 ni dia akan masukkan jumlah yang sedikit. Jadi dia risikokan yang gila-gila ni untuk 30% daripada keseluruhan modal. Selepas tu baru dia masuk yang kecil-kecil sebab dia tahu alamak cara dia dah silap. Jadi ada orang pula dia ada cuma $100 saja. Tapi dia nak entry macam orang yang ada $1,000. Jadi bahaya. Jadi kena berhati-hati tuan-tuan Sebab saya tahu di luar sana ramai yang dah faham BBMA, ramai yang dah tahu walaupun agak sedikit keliru, tapi saya tahu ramai dah tahu dah. Cuma masalahnya adalah penjagaan money management ataupun jumlah yang sanggup. Saya guna perkataan jumlah yang sanggup kita loss. Jadi kalau kita tahu penggunaan tu, maka walaupun kita macam saya katakan tadi, mungkin tuan-tuan dah letak $1,000 tapi masuk 100 pertama, pam, MC. Okey, dah tahu dah. Cara dia silap. Silap bukan apa? Silap sebab volume dia besar. Entry betul.
Jadi dia boleh berubah kat situlah. Okey, sekarang kembali balik pada analisa. Kita dah nampak tuan-tuan kat sini. Okey, kan dia dah test, right? Untuk nak memvalidkan perjalanan-perjalanan ni tuan-tuan, adalah kalau kita pergi kepada H1, apa yang saya sangat-sangat cadangkan, kalau katakan hati tu berat sangat nak entry, takut kan, tunggulah sehingga validation datang daripada H1. H1 buat apa tuan-tuan? H1 buat momentum sell. Barulah perjalanan tu memang jelas lah. Memang perjalanan tu insyaAllah. Tapi bagi siapa yang macam, okey, aku nak try nak masuk, okey tuan-tuan, dia masuk kat sini. Tapi ni dan jikalau dia berlaku kejatuhan, dan kalau besok punya candle, hari ni hari Selasa, Rabu atau Khamis, esok lusa, jikalau ada satu bacaan di daily tuan-tuan, tutup di luar low BB, Allahu Akbar. Tuan-tuan, itu tandanya nak terjun jauh. Sebab daily cikgu. Yes, kalau boleh tengok di sepanjang ini daily nampak kena putus-putus di sini sampai di sini. Itu seminggu ke sebulan cikgu? Ini sebulan. Sebulan. Nampak tak? Sebulan di sini tidak ada, seulang lagi, tidak ada sebarang candle tutup di luar low BB atau membuat momentum sell. Tak ada. Jadi saya menunggu untuk bulan ni untuk munculnya candle momentum sell di daily. Jikalau dia muncul tuan-tuan akan nampak dia punya perjalanan memang jauh ke bawah. Saya tunggu ni sebenarnya. Jadi bayang berapa bulan menunggu, 2 bulan. Jadi sebab market dalam keadaan sideway. Sebab kalau kita lihat di sini, di weekly ini adalah extreme buy. Trend tak bertukar, extreme buy, dia ada TP wajib. Ni TP wajib. TP wajib tuan-tuan, jadi re-entry sell. Jadi nak jatuh, momentum di daily tak muncul lagi. Jadi tu yang tuan-tuan nampak yo-yo, turun naik. Jikalau muncul momentum sell ni di daily, okey, syarat dia di 4 jam ni dia mesti ada bacaan momentum sell. Ni momentum kan? Betul. Ini bacaan re-entry. Jikalau jatuh ni buat momentum sell, insya-Allah diikuti dengan daily. Okey, tuan-tuan sell yang ni tuan-tuan boleh hold, boleh swing sampai hari raya kot, insya-Allah. Memang jauh dia nak pergi. Tapi kalau tidak ada baca momentum sell di daily, dia akan patah balik. Itulah market tuan-tuan. Itulah dia buat yo-yo, itulah kerja dia. So perjalanan itu. Jadi kalau KJPY tuan-tuan membuat bacaan momentum sell di daily dengan syarat kita nampak jatuhan di 4 jam dan membuat momentum sell, bermaksud Canada dalam keadaan lemah. Canada dalam keadaan lemah dan JPY kuat. Jadi bila CAD JPY dalam keadaan jatuhan tuan-tuan akan nampak bacaan UCAD, USD Canada dalam keadaan yang terbalik. Okey. Jadi tuan-tuan nampak sebab apa? Bila kita trade CAD JPY, katakan kita memang nak masuk CAD JPY, saya cadangkan cuba kita melihat sebelum kita buat keputusan entry, cuba kita lihat pair yang ada Canada. Contohnya USD Canada. Jadi apa yang saya buat berbual selalunya, yang selalu saya bercerita, saya berkongsi, saya akan ada satu profile yang nama dia pair Canada. Ada beberapa pair Canada di sini, yang mana kalau saya klik profile tuan-tuan nampak ada 4 kotak. Saya rasa ramai trader di luar sana yang tak tahu kewujudan tools profile ni. Profile ni basically kita boleh setting setiap profile tu untuk tunjuk berapa banyak pair yang kita nak dalam MT4. Jadi tak pening lah kepada especially orang yang trade multi-pair. Sebab saya tuan-tuan, saya bila trade satu pair, saya bukan pegang, contohnya saya nak masuk CAD JPY. Saya tak akan buat keputusan dengan hanya CAD JPY saja. Saya mesti melihat semua Canada, saya mesti melihat semua JPY. Barulah rasa lega. Jadi di sini H1. Jadi saya buka 4 jam Tuan-tuan nampak 4 jam. Okey. Kalau Bobe tengok kat sini, Bobe akan nampak di sebelah kiri ada 2 kotak. Satu dalam keadaan sekarang tengah menaik. Allah. Okey. Sekarang ni tengah menaik. Ini pun tengah menaik. Yang ni tengah jatuh. 2 tengah jatuh dan 2 sedang naik. Okey.
Kalau berhenti betul-betul momentum sell di CAT CHF dah ada. Yang naik ni retrace. Ini yang saya katakan market hilang volume punya zone. Ni. Satu lagi, di CAT JPY ada momentum sell. Yang naik ni tuan-tuan, dia naik tidak sekuat ni, CAT CHF. CAT CHF candle berjaya tutup di atas garisan mid BB. Yang ni tak. Ni kekuatan pair tu ni, tapi bentuk dia hampir sama. Dan yang ni boy, dia ada bacaan momentum buy dan dia jatuh, retrace. Tidak ada bacaan momentum sell kan boy? Tidak ada. Bermaksud yang naik ni jatuh ni retrace. Retrace. Okey. Dan untuk UCAT ni dia baca momentum buy kan. Ini kawasan-kawasan re-entry buy, dia retrace. Jadi soalan tadi, bila kita nampak momentum sell di H4 untuk KDPY, kita menunggu bacaan re-entry sell. Yang patut itu KDPY. CAT CHF menunggu bacaan untuk ni MHV sell. Dan di ECAT H4 menunggu bacaan MHP buy. Dan UCAT H4 menunggu bacaan MHP buy. Jadi dua sebelah kiri di jangkaan untuk jatuh, dua sebelah kanan untuk naik. Jadi nampak jelas tuan-tuan bahawa pergerakan dia setara. Kalau katakan contoh CAT JPF dia dah jauh pergi naik ke atas. CAT JPF dah terkejun. Bila ada pair yang tidak sekata boy, saya memang tidak akan trade. Jadi harap saya dah dapat jawab soalan pertama tadi tentang CAT JPY. Sekarang saya tunjukkan pula kita gunakan multiple pair untuk nak baca adakah betul Canada tu dalam keadaan lemah. Multiple pair untuk Canada cikgu? Ya, CAT CHF, CAT JPY, Euro Canada, UCAT 4. Okey. Dua naik, dua jatuh. Jadi kita nampak okey. So bentuk ni clear. Saya sebenarnya semalam saya tunggu untuk UCAT buat re-entry buy. Dia punya mainan biasa tuan-tuan. Hari Isnin, hari Selasa memang macam tu. Bila tuan-tuan nampak hari Rabu, orang kata baru biasa dengar kan, hari Rabu Khamis market dah jelas kan. Betul, saya selalu dengar macam tu. Sebab sebenarnya kalau saya gunakan candle BBMA, ketika hari Rabu Khamis, tuan-tuan akan nampak jangkaan saya adalah contohnya UCAT ni, tuan-tuan nampak momentum ni dia retest dekat mid BB. Tuan-tuan akan nampak pertemuan di antara 5-10 low dan mid BB. Ini tempat-tempat biasanya untuk re-entry buy. Ketika hari Rabu tuan-tuan, market terbang. Pasal tu tuan-tuan nampak jelas. Hari Isnin Selasa, dia main yo-yo, dia turun naik, dia turun sampai mid BB. Bagi baca BBMA, dia dah boleh agak lah. Okey, ini retrace ni. Sebab kalau dia nak jatuh tuan-tuan, dia kena buat momentum sell. Nampak tak? Candle dengan low BB jauh kan boy? Jauh cikgu. Jauh. Jadi tuan-tuan, insya-Allah jikalau dia naik, tuan-tuan akan nampak low BB ni akan kembang ke bawah, top ni akan kembang ke atas. Sambung naik insya-Allah. Dan bacaan dia tuan-tuan akan nampak di H1 ni perlu ada bacaan momentum buy. Setakat ni tidak ada bacaan momentum buy kat H1. Tak ada. Jadi entry awal tuan-tuan harus lebih sanggup untuk menerima sebarang risiko. Kalau betul dia naik, maka tuan-tuan punya biru tu tebal lah. Kalau tidak agak sedikit lewat. Jadi ini bacaan dia setakat ni. Untuk Canada ataupun specifically Canada JPY. Okey. Saya jawab dalam masa 15 minit, 20 minit. Tapi cukup detail. Okey. Alright, ada soalan yang lain? Okay, kita ada soalan lain tapi mungkin kali ni kita tak tengok soalan yang request pair, mungkin soalan yang lebih kepada general mengenai BBMA. Dia daripada saudara Dan Watanabe. Dia kata, cikgu, apakah yang memvalidkan atau membatalkan sebuah signal atau setup? Saya rasa terlalu general ke cikgu? Okey. Kalau boleh notice atau perasan, tuan-tuan dulu anda perasan Alhamdulillah kita dah ada 101 viewer dah. Sebenarnya bacaan BMA ni dia tak ada banyak bercerita. Kalau notice saya akan bercakap benda yang sama berulang. Okey, kita bagi contoh. Apa yang saya nak terangkan dalam 20 minit pertama tadi sebenarnya dah pun menjawab soalan tuan Watanabe. Watanabe nama dia. Dan Watanabe.
Sebab saya ambil contoh UCAT lah. UCAT ni paper popular. Ni bacaan momentum buy. Momentum buy adalah signal, bukan tempat buy. Dia beritahu selepas momentum akan ada re-entry. Okey. Momentum buy menunggu re-entry buy. Dan yang akan membatalkan momentum buy adalah momentum sell. Itu je. Itu saja. Jadi soalan memang itu memang benda ni simple, cuma tuan-tuan yang membezakannya adalah keyakinan. Sebab saya terima banyak soalan. Dia dah tahu definisi momentum adalah candle yang tutup di luar BB. Contohnya ini candle tutup di luar top BB, maka dinama momentum buy. Okey. Dia tanya lagi, cikgu, ini momentum buy ke? Kalau yang tanya saya tuan-tuan, seorang-orang tak apa. Tapi kalau dah orang tanya berulang kali, saya kata, tuan ni yakin tak mengenai apa ilmu tuan ada ni? Tuan-tuan apa? Tak yakin. Kita ada ilmu, kita kena yakin. Itu sebab, kalau siapa tanya saya sekarang tuan-tuan, saya ada satu grup baru Alhamdulillah, saya offer untuk nak buat support. Setakat ni ada lebih kurang dalam 50 orang dah. Saya buat support untuk bulan Mei saja. Saya nak tengok siapa yang nak belajar. Lain siapa nak signal, dia memang automatik tuan-tuan, saya tak akan bagi masuk. Saya bagi masuk dalam grup saya ni orang yang nak belajar. Maksudnya, bila dia cakap, cikgu, betul ke ni kena momentum? Saya kata, tuan, tolong post tuan punya chat. Saya nak tengok. Sebab, ada yang berlaku berbuai, dia kata bacaan momentum buy. Ada pernah saya buat kelas lah, momentum buy. Tapi, saya minta ditanyakan, apakah itu momentum buy? Dia tandakan candle yang tutup di dalam BB. Di sini. Jadi saya terkejut. Alamak. Dia cakap momentum buy, betul. Tapi ditunjuk bukan candle momentum buy. Saya dah risau. Allahu Akbar. Itu sebab mana salah cikgu? Yes. Orang tu berdepan dengan saya. Senang saya nak cakap, tuan, momentum buy adalah candle tutup di luar top BB. Ini nama dia arah kukuh buy. Jadi, saya boleh terangkan instant dalam kelas. Tetapi, apabila saya berdepan melalui Maya, melalui Telegram. Biasa Telegram tuan-tuan WhatsApp saya memang tak layan. Sebab WhatsApp, ya Allah, saya tak tahan tengok banyak sangat benda-benda lain. Saya nak fokus saya punya kerja, saya guna Telegram tadi. Itu pun dah banyak orang PM. Okey. Jadi bila saya minta, saya tak kenal siapa yang post. Jadi saya kata, tuan, tolong hantar tuan punya post. Saya nak tengok. Jadi bila dia hantar, dia tandakan di sini dan dia tulis perkataan momentum buy. Jadi saya tahu yang dia faham. Senang cerita. Bila saya tahu yang dia dah faham, next time saya dah tak kisah dah. Satu lagi, macam kat sini, selalu confuse. Ni. Dia kata, cikgu, ni arah kukuh sel nak terjun kan? Dia kata, relax dulu. Dia tanya, kat mana momentum? Dia kata, cikgu, ini momentum buy. Dan saya tanya lagi, adakah momentum buy telah terbatal? Dia tanya, macam mana nak tahu? Jikalau muncul momentum sell, maka momentum buy terbatal. Dia tanya, adakah muncul momentum sell? Tak ada. Maka tidak terbatal. Bila tidak terbatal, tuan-tuan, ini bukan arah kukuh sell. Ini adalah market hilang volume buy. Dan zon-zon terbaik untuk buy adalah di antara mid BB ni hingga ke lobby atau pada harga semasa. Itu di 4 jam. Dan kalau kita nak lihat dengan lebih jelas, dah naik ke? Pergi kepada H1, kita boleh menunggu bacaan apa? Kita menunggu bacaan momentum buy. Apakah itu momentum buy di H1? Candle ni tutup di luar top BB. Boleh tengok garisan top dengan candle. Jauh kan? Betul juga. Jadi hari ni, ini candle H1 bermaksud garis putus-putus ni adalah pergerakan hari ni. Jadi, sekarang dah pukul 11. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle. Logiknya berboy, dengan 6 candle, sukar untuk muncul momentum buy. Sukar untuk muncul momentum buy. Jadi, selagi tidak ada bacaan momentum buy di H1, bermaksud bacaan market hilang volume buy belum valid. That's why dia bagi zone. Jadi, sesiapa yang dah masuk awal, dia kena bertahan. Dan jikalau muncul bacaan momentum sell, sebab di H1 tidak ada bacaan momentum buy. Belum lagi ada. Tapi kalau jatuhan dia berterusan,
DH1 sehingga DH4 muncul momentum sell, maka kita tahu buy kita ni tak nak tuan-tuan, saya cadangkan cut loss. Tetapi jikalau betul dan dia naik sebab ini retracement, maka tuan-tuan hold. Ini adalah perjalanan jauh yang mungkin insya-Allah memakan perjalanan ratusan pip ke atas. Jadi momentum ni yang akan beritahu kita tidak pergi jauh. Atau tidak. Jadi saya masih lagi dalam keadaan yang mana keyakinan saya masih tinggi, iaitu UK tuan-tuan berada dalam zon-zon kawasan re-entry buy. Di sini ada momentum, ada re-entry. Jadi jikalau insya-Allah dia naik, marvelous. Okey tuan-tuan. Satu benda nak kena ingat ni jawapan tambahan. So, jawapan saya memang melirik-lirik sebab semua berkaitan. Berkait-kait semua. Okey, minggu ni kalau Bapak tengok sebenarnya minggu ni adalah minggu yang mana minggu NFP, non-farm payroll, atau sekarang dipanggil non-farm employment change. Bermaksud hari Jumaat tuan-tuan akan berlaku pergerakan-pergerakan yang kuat kepada pair yang ada currency USD. Dan juga tidak terlepas. Sebab pada Jumaat malam tuan-tuan, 8.30 malam ada news untuk Canada dan juga news untuk USD. Inilah UCAD dia. Jadi tuan-tuan, jikalau tuan-tuan hendak mengambil posisi buy pada UCAD, bermaksud tuan-tuan kena perhatikan bahawa USD sepatutnya kuat. Untuk boboy because kalau UCAD naik, USD kuat, Canada lemah. Right? Jadi bagaimana kita nak pastikan yang USD tu kuat? That's why kita kena melihat pair yang ada USD. Contohnya Euro USD. Contohnya USD CHF. Atau lebih tepat, kita lihat indeks USD. Saya bagi tip lah. Saya nak tengok dari segi teknikal. Jadi sebenarnya itu yang saya buat. Itu macam mana pun tu saya buat. Jadi kalau saya nak melihat indeks USD kuat atau lemah, saya akan mencari chart indeks USD. Ini boy adalah chart indeks USD. Dan kalau boy tengok di sini, di 4 jam di sini telah pun ada candle momentum buy. Betul. Dia tutup di luar top BB cikgu. Yes, di 4 jam ada momentum buy. Bila di 4 jam ada momentum buy, bermaksud ini adalah perjalanan untuk naik sepanjang minggu. Jadi daripada sekarang tuan-tuan, selagi bacaan momentum buy ni tidak terbatal, maka kita tahu yang USD untuk minggu ni kita jangkakan masih kuat. Masih kuat. Nampak? Jadi bila USD kuat, maka kita tahu bahawa UCAD memang ada potensi untuk nak naik. Bila USD kuat, maka kita tahu Euro USD dalam keadaan kejatuhan. Bila USD kuat, kita tahu USD CHF dalam keadaan meroket. Kalau tak percaya, kita buka. Dan saya buka tuan-tuan, pair USD. Saya letak satu profil, pair USD, tuan-tuan nampak ada 4 kat sini. Okey. Tuan-tuan nampak Euro USD tergolek? Boleh nampak Nampak je. Yang ni tergolek di 4 jam. Ni, candle panjang ni sebenarnya, bila kita kecilkan kepada H1, adalah candle momentum. Ni yang panjang ni. Ni candle momentum. Momentum sell. Candle momentum sell. Dan tadi kalau saya tak silap, dalam BBM tuan-tuan, dia ada macam-macam. Tadi kalau saya tak silap, ada satu siapa tanya tentang zone zero loss. ZZL. Okay tuan-tuan. Zone zero loss, saya terus jawab Zone zero loss, kita nampak adalah garisan 550 di atas garisan BB. First, zone zero loss bermaksud bukan tuan-tuan tak loss, tapi dia punya kekuatan untuk entry tu memang mantap. Okay. First, nampak tak EMA 50 atau BB boy? Nampak right? Nampak tak baca momentum sell? Nampak. Dia naik kat sini. Dia naik, dia retrace di antara mid BB sampai ke EMA 50. Inilah kawasan-kawasan entry yang terbaik. Itulah dia. Tengok dia punya jatuh. Saya H1 jarang tengok. Saya biasa tengok 4 jam ke atas. Lepas tu saya tak ambil EU tadi. Saya tengah baca pair lain. Saya cari pair yang perjalanan jauh. Sebab intraday saya tak terkejar nak menengok. So ini dia punya bacaan. Dan kalau kita lihat dia 4 jam,
Okey, kita dah nampak boy, dia 4 jam ada bacaan momentum sell. Allah. Dah. Dia 4 jam ada bacaan momentum sell. Jadi bila ada bacaan momentum sell, kita menunggu bacaan re-entry sell. Okey, nampak tak yang merah ni? Yang merah ni momentum kan boy kan? Betul. Nampak tak yang biru naik dia buat re-entry? Tapi itu Nampak candle naik? yang masih belum complete je cikgu. Betul, belum, tapi dia dah naik, dia dah cuba untuk menyentuh. Kalau kita pergi ke kawasan H1, sekejap okey, kita akan nampak nanti, kalau dia banyak buat sideway, kita akan nampak top ni akan bertemu dengan EMA di H1. Jadi kenaikan ni adalah datangnya daripada datangnya daripada momentum yang telah pun muncul petang tadi. Ni. Jadi bila ada momentum sell, ada re-entry sell. Nampak ketika berlaku momentum sell di 4 jam, di USD CHF ada bacaan, okey, sekarang ni dah ada bacaan untuk naik tetapi masih belum lagi ada bacaan momentum buy. Tapi tanda-tanda untuk muncul momentum buy tu dia ada di 4 jam sebab di H1 nampak tak ada bacaan momentum. Right? Nampak Nampak apa Nampak je. Jadi setakat ni kita nampak USD dalam keadaan kokoh, dalam keadaan kuat setakat ni. Setakat ni. Untuk biasanya kalau saya nak tengok ini USD, saya akan melihat kepada Euro USD, USD CHF. Dua pair ni adalah pair yang selalu memberikan pergerakan indeks USD yang lebih jelas. Satu jatuh, satu naik dalam keadaan instant. Dia macam cermin. Kalau EU tergolek, UHF terbang. Tapi adakah ini akan berlaku 100%? Tidak. Tapi most of the time, selalunya Okey, jadi itu jawapan saya daripada saya jawab daripada ZL tadi dan saya jawab dari segi indeks USD tadi. Alright. Ada lagi soalan? Ada soalan yang berapa? Saudara Jaafar bin Ahmad Dhani jelas dengan penjelasan daripada cikgu tadi, sebab beliau lah yang tanya pasal zone trade dengan ZZL dalam BBMA tadi. ZZL. Okey, saya rasa kita boleh tengok request pair seterusnya cikgu. Okey, kalau boleh. Tapi saya rasa cikgu pun tadi ada banyak tukar pair, jadi basically dah banyak pair juga yang cikgu dah cover. Yang kalau daripada segi seterusnya tadi dia minta Euro USD and AUD CAD, tapi cikgu dah jelaskan tadi. EU dah. Tadi apa nak AUD Canada. Okey. So bila bercakap pasal AUD Canada, kepala dia AUD tuan-tuan, nak atau tidak kita kena melihat currency AUD. Jadi macam biasa saya ada susunan. Macam biasa saya akan rujuk dulu dia punya pair ni dulu. Sebelum saya pergi kat sini kan. Sekarang saya buka AUD. Faham? Okey. Tuan-tuan nampak di sebelah kiri adalah AUD JPY, tengah AUD USD, kanan Euro AUD. Okey, untuk AUD Canada saya boleh tambah. Sekejap saya tambah okey. ACAT. Okey, ini cara saya buat, saya susun ACAT tuan-tuan di Canada. Okey, ini profil saya dan saya gunakan 4 jam. Okey. Kalau kita lihat di sini, right? 3 ni dalam keadaan menaik. 3-nya adalah AUD Canada 4 jam, AUD JPY 4 jam dan AU 4 jam. Manakala EA dalam keadaan jatuhan. Euro AUD. Jadi kalau kita melihat kepala dia AUD, AUD Canada, AUD JPY, AUD USD tuan-tuan, kita nampak memang ada persamaan. Apakah persamaan tersebut? Okey, kita ada bacaan momentum. Yang naik ni adalah re-entry. Dan Bapak boleh nampak di sini ni ada banyak echo-echo Ni semua testing price, tak ada bacaan momentum buy, semua testing price. Okey, satu lagi, kalau siapa nampak ni jarang saya nak bercerita, selanjut dah ada bentuk cantik saya ceritalah. Kalau tuan-tuan nampak, lihat di bawah saya menggunakan stokastik yang merah biru ni dan juga AO, Awesome Oscillator. Okey, sekarang Bapak boleh tengok ni kawasan sell ni stokastik. Manakala Awesome Oscillator pun AO ni dalam kawasan
jatuhan bawah 10, bawah kosong. Right? Jadi apa yang berlaku sekarang tuan-tuan semua? Market tengah naik ni semua. Ini adalah kawasan yang menandakan bahawa market di AUD Canada sedang buat retracement. Kenapa? Sebab trend datang daripada awesome oscillator. Dia dah kata dalam keadaan jatuhan. Ni. Jelas cikgu. Jelas boy? Dalam keadaan jatuhan. Yang naik ni retracement. Retrace. Sama macam ni juga. Nampak? AO dia dalam keadaan bawah kosong. Dalam keadaan downtrend. Ni naik. Saya suka pakai stok dengan ni sebab apa? Stok ni dia ni laju. Bila laju, dia naik. Tapi dia naik untuk trend ke untuk retrace? Bila dia naik, tetapi AO masih berada di bawah kosong. Dan saya tahu tuan-tuan, ini adalah retest. Baik, bila retest, ini adalah hari entry. Itu je. Senang nak baca. Ni bentuk-bentuk. Sebab trend dah jelas, yang naik retrace. Sekali lagi, tuan-tuan nampak dekat AUD USD, nampak stok kat atas okey, tetapi AO kat bawah, bermaksud trend adalah jatuhan, yang naik adalah retrace. Jadi kalau kita pergi kepada BBMA, ini adalah momentum sell. Bila ada momentum akan ada re-entry sell. Okey, jadi ini bentuk untuk AUD Canada, AUD JPY, AUD USD. Okey, so saya bagi kasar, mana bermaksud tuan-tuan semua dah nampak dah. Untuk pair yang dimulai dengan AUD, nampak bentuk-bentuk sedang buat retrace. Kalau saya tambah, saya padam ni dulu. Saya ambil yang 4, dia ada 4 sebenarnya. Satu lagi dia AUD CHF. Dulu kalau saya tengah menggila pegang AUD, semuanya saya masuk. Satu lagi CHF. Okey. 4 tuan-tuan CAD, HF. Okey. Kita tengok boy, adakah berlaku sebarang kesalahan? Sama kan? Nampak boy? Di antara AUD Canada, H4, HF, AG dan AU, semuanya adalah bentuk yang sama yang market sedang membuat retracement. Jadi apa yang kita nak fokus tuan-tuan di sini adalah untuk jawab soalan AUD Canada, peluang untuk sell sebenarnya. Okey. Sekarang saya terus kepada profil untuk AUD Canada. Jadi kita dah nampak empat perjalanan ni tuan-tuan. AUD Canada, AUD CHF, AUD JPY, AUD USD di 4 jam masing-masing sedang membuat retracement atau pullback atau re-entry. Sama je maksud dia. Dan saya pergi kepada AUD Canada. Mana? Okey. Sekarang cuba lihat. Di time frame H1, bila muncul momentum sell, dah solid dah untuk jatuh. Dah solid. Dan bila kita pergi 4 jam, apa kita nampak tuan-tuan? Stok dekat atas, kawasan sell. AO kawasan bawah, tunjuk downtrend. Kita pergi dekat candle, ada bacaan momentum dan ada bacaan re-entry. Dan bila kita rujuk pula dekat daily, okey, boleh nampak dekat daily ni, nampak top BB menguncup. Top BB menguncup dan low BB makin naik. Bermaksud ini adalah kawasan-kawasan market dalam volume sell. Market hilang volume sell. Ya, apa kita tunggu? Jikalau bacaan kita betul, jikalau muncul momentum sell di 4 jam ni maka kita akan nampak insya-Allah minggu ni EMA 50 dan low BB bertemu. Ini bentuk yang selalu berlaku. Jadi kalau bertemu tuan-tuan, next kita menunggu adalah momentum sell di time frame daily. Sebab jatuhan ni paling besar di monthly, kita nampak ada bacaan re-entry sell di Canada. Sebab saya ada pernah buat penceritaan pasal ACAT ni. Sebab di monthly ada re-entry sell. Bila di monthly ada re-entry sell, maka di weekly ada apa? Di weekly ada market hilang volume sell. Saya buka pada weekly. Bapak nampak di sini? Nampak je. Nampak candle ni? Candle macam arah Coco Buy kan? Nampak macam arah Coco Buy di weekly, tapi ini adalah candle apa cikgu? Ini candle ni candle market hilang volume sell di weekly. Okey. Dia hanya akan valid apabila di daily muncul bacaan momentum sell. Jadi ini, dan sebelum muncul momentum sell di daily, perlu ada momentum sell di mana? Di 4 jam.
Kenapa saya kata 4 jam? Sebab tuan-tuan, perjalanan momentum sell di 4 jam adalah perjalanan mingguan. Tapi kalau tuan-tuan menggunakan momentum di H1, tuan-tuan akan jadi kelang kabut sebab H1 punya momentum adalah perjalanan harian. Dia turun naik, biasanya pergerakan dia tak besar. Peak pun tak banyak tapi boleh menghuru-harakan hati kita lah. Tapi bila kita bila kita menggunakan 4 jam, saya suka pegang 4 jam. Bila guna 4 jam tuan-tuan tahu. Bila ada macam momentum, ni buat re-entry, sebenarnya ni adalah pertemuan 5-10 hari dah BB. Dan saya fokus untuk sell dekat sini, right? Dan insyaAllah dia kalau muncul momentum sell di H1, tanda dia, dan diikuti dengan momentum sell di 4 jam, tuan-tuan akan nampak jatuhan berterusan. Dan di daily tuan-tuan akan nampak bacaan arah Coco Sell di daily. Dan itulah perjalanan dia. Jadi kita dah boleh brain, dah boleh mapping dah. Syarat H1 ada momentum sell, follow dengan momentum sell di H4, maka di daily akan ada arah Coco Sell. Bila ada arah Coco Sell di daily, dia punya structure dia tuan-tuan, ada arah Coco Sell di daily, maka akan ada re-entry di daily, maka akan ada momentum di daily. Dan tuan-tuan, ini adalah perjalanan jauh, perjalanan yang akan memakan masa berbulan lah. Kalau Bapak tengok kat sini, dia perjalanan naik ni adalah mengambil masa lebih kurang dalam 1 bulan setengah. 1 bulan setengah kenaikan dia. Dan kalau kita pergi ke the monthly, tengok yang ni di monthly, trend dia adalah trend jatuhan sebab EMA 50 masih berada di atas kesemua candle. Ni. Nampak tak? Ini EMA 50 ke atas kan? Ni ada momentum berbuai, ada momentum kan? Maka inilah kawasan-kawasan zone zero loss, tapi dia berlaku dekat monthly. Jadi inilah bentuk-bentuk dia, bentuk-bentuk yang menunjukkan kekuatan. Cuma bila monthly tuan-tuan, dia punya pergi tu lamalah. Jadi kecilkan time frame, saya biasa pergi kat daily dan kita layan satu-satu. Ini H1, okay, ini H4. Kita nampak lah dia punya pergerakan dia. Jadi untuk besok kita menunggu bacaan kita tunggu adalah momentum sell di H1. InsyaAllah dia kalau muncul, maka kita tahu bahawa ini adalah market hilang volume sell di 4 jam. Kita menunggu pula momentum sell di H4. Bila ada bacaan momentum sell di H1, kita akan nampak bahawa di H4 adalah arah Coco Sell. H1 momentum sell, H4 arah Coco Sell. H4 momentum sell, daily arah Coco Sell. Dia bertingkat-tingkat berterusan. Okey boy. Sebelah 27. Allah. Since kita telah pun sampai ke hampir ke penghujung segmen kita, saya harap tuan-tuan dan puan jelas dengan penjelasan cikgu tadi. Seperti yang saya pernah kata dalam segmen-segmen before ni, bukan apa yang cikgu tunjukkan atau demonstrasi pada hari ni bukan saja boleh apply kepada pair certain pair saja, tapi boleh apply kepada pair-pair yang lain. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada request pair kita tak sempat tengok, harap boleh cuba apply apa yang cikgu ajarkan hari ni pada pair-pair pilihan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Boy. Ya cikgu. Okey, ada satu persoalan tadi ada bertanya tentang setting, tanya tentang setting stock. Betul. Okey tuan-tuan. Stokastik ni tuan-tuan adalah stokastik yang saya guna pada 2014. Saya tak pernah tukar. Apa saya buat, saya tukar kefahaman. Setting saya tak tukar. Dulu saya tak faham nak guna macam mana. Saya tetap gunakan benda ni. Ni dia punya setting. Ni saya gunakan. Okey. Peratusan K period 9, D period 3, slowing 5, 935, sambil close dan MA simple. Itu saja. Tuan-tuan, kena ingat satu benda kena ingat. Bukan ni yang menunjukkan kita punya entry, tapi ini yang menunjukkan punya entry. Yang bawah ni tuan-tuan, stokastik, AO, RSI, apa saya guna, itu sebagai membantu. Kunci dia tetap kat chart. Tu kena ingat. Okey. Itu saja buat kali ni. Moga kita dah habis. Sudah. Kita telah pun sudah pukul 11.29. Jadi harap tuan-tuan dan puan dapat raih sedikit sebanyak manfaat daripada perkongsian ilmu cikgu sebentar tadi. Jadi sebelum kita tutup segmen kita, marilah kita sama-sama bincangkan soalan kuis kita pada hari ni cikgu. So bermaksud apabila muncul bacaan re-entry sell di weekly, maka di daily adalah market hilang volume sell. Saya tunjuk contoh dia.
sebab itu yang saya kejar sekarang, itu yang saya dah entry. Dan tuan-tuan, yang saya fokus sekarang adalah pay GBP. Dan apakah GBP tersebut? Saya pergi pada Euro GBP tuan-tuan. Okay, satu benda saya ada hantar satu post dekat minggu lepas ke 2 minggu lepas. Dekat daily, satu benda yang saya insya-Allah saya memang geram nunggu. Saya besar kan. Okay, Boboiboy boleh nampak dekat daily. Dekat daily Boboiboy, benda ni jarang berlaku. Apa dia? EMA 50 ni, EMA 50, mid BB dan 510 low, 510 high berada di tempat yang sama, di zone yang sama. Jarang berlaku. EMA 50 atas mid BB. Nah, lepas tu ada 510 high. Jadi ada 4 garisan yang sedang bertemu. Dan tuan-tuan, tempat ni sebenarnya di bacaan daily adalah market hilang volume sell. Maka di weekly adalah bacaan re-entry sell. Saya dah sell dan saya hold saya punya position. Dan kalau saya kecilkan lagi tuan-tuan, apa saya tunggu? Okay, saya sell di mana? Di atas garisan mid BB 4 jam. Ni cost MHP. Saya sell dan saya letak SL, saya tinggal. Kalau dia naik sekalipun, kalau tak ada rezeki tuan-tuan, dia kena hit SL, saya tak loss, ada biru. Tapi kalau dia betul Boboiboy, apa insya-Allah apa dia? Okey, Boboiboy tengok di H1 Ini nampak macam momentum sell. Cikgu, okay. Cikgu. Boy, ini Cikgu boleh Cikgu boleh ulang balik tadi daripada monthly sebab saya tak tunjuk skrin pula. Okey, saya ulang tuan-tuan kita ambil masa sikit tak apa Okey, tak apa. Saya pergi kepada daily, saya besarkan ni tuan-tuan. Post ni tuan-tuan, saya dah hantar kat dia punya wall Hazlan Hashim. Saya rasa minggu lepas tak selesai. Okey. Tuan-tuan boleh nampak Boboiboy garisan MA50. BBMA ni tuan-tuan, kalau kita menghadap mungkin 2-3 bulan, kita susah nak nampak. Tapi siapa dah tengok bertahun-tahun, mata dia boleh nampak benda tu. Okey. MA50 atas mid BB dan ada 510 high Boboiboy. Ini adalah pertemuan 4 garisan. Boleh dengar jelas? Boleh dengar cikgu. Okey, pertemuan 4 garisan tuan-tuan di time frame daily, dia tidak muncul hari-hari, dia tidak muncul setiap minggu, sukar nak muncul setiap bulan. Kadang-kadang. Jadi saya tak tinggal sebab yang saya tengah layan saya position dan ini adalah keadaan di mana dia panggil, tuan-tuan nampak macam arah buy, Boboiboy nampak macam arah kukup. Ini market yang berusaha sebab weekly tuan-tuan. Jadi entry saya kecilkan kepada 4 jam. Cikgu. Entry saya ya hilang. Cikgu minta maaf cikgu, tadi memang tersekat. Kejap kita terputus pula kita punya Anydesk. Ya, saya rasa ini intipati yang sangat menarik, tapi kita nak cuba deliver juga dekat tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada masalah sikit. Sebentar ya. Sekejap. Okay, done accept. Okay, lagi sekali tengok try cikgu. Okay, done. Dah. Kejap. Tak apa, Maman. 1, 2, 3, 4 accept. Sebentar ya tuan-tuan dan puan-puan. Okay, sekejap Tak apa, sabar. Saya tak ada hal. Okey, sekali lagi. Okay, kita cuba sekali lagi. Cikgu tu daripada time frame daily tadi. Okey, tuan-tuan. Saya pangkah ni. Okey, saya tunjukkan untuk pay. Saya beritahu pay yang saya tengah layan sekarang. Pasal apa? Pasal apa? Kalau tak dengar Boboiboy terus beritahu Okey, tak apa. Saya beritahu. Okey. Pergi kat daily tuan-tuan. Tuan-tuan nampak garisan EMA 50 berada di atas garisan mid BB. Jadi dekat-dekat ni tuan-tuan, dia ada satu benda. EMA atas mid BB dan juga ada 510 high. So di sini berkumpulnya 4 garisan. MA5 high, MA10 high, EMA 50 atas mid BB dan mid BB lah. Setup ni tuan-tuan tidak boleh muncul setiap hari, tidak boleh muncul setiap minggu dan sukar untuk muncul setiap bulan. Jadi dia jarang-jarang. Tuan-tuan, setup ni insya-Allah dia kalau ia berlaku, saya menunggu untuk jatuhan yang jauh. Ke mana jatuhan ni tuan-tuan? Saya buka kepada bacaan weekly
ataupun senang monthly, sebab saya menunggu jatuhan tuan-tuan mencari kawasan 5-10 low di monthly atau di low BB. Jadi perjalanannya dijangka insya-Allah dalam lingkungan 3 ke 400, 8, 5, 8, 2 ke 300 pip untuk EG. Dan tanda-tanda awal tuan-tuan adalah dah muncul di 4 jam saya dah start sell saya bermula daripada kawasan-kawasan MHV di 4 jam hingga ke mid BB. Ni zone sell saya dan saya letak stop loss. Dan kalau kita lihat pergerakan sekarang tuan-tuan, di H1 telah pun muncul untuk hari ni, muncul. Semalam saya sell dekat sini semalam. Nampak ni ada momentum sell, tuan-tuan nampak ada re-entry sell. Ni boy, ini cun gila re-entry tu boy. Kenapa cun? Sebab bila di H1 ada re-entry sell, tuan-tuan buka di bulan hari 50 masuk dalam BB. Ni. Ni tuan-tuan setup cek makan lah. Dan kita lihat EMA 50 ni masih rapat dengan BB. Betul. Jadi insya-Allah perjalanan jatuhan berterusan. Dan jikalau minggu ni tuan-tuan, yang saya menunggu, jikalau minggu ni di 4 jam muncul bacaan momentum sell, berapa? Cikgu, tengok any dah semula cikgu? Saya request semula. Okey, sekejap Okey, ni dah. Okey. 1, 2, 3, 4. Accept dan sebentar. Okey, cikgu tadi putus dekat bila ada re-entry yang sangat cantik di time frame H1. Okey. Okey tuan-tuan. Bila ada momentum sell, tengok ini bentuk dia berulang-ulang tapi ni bentuk di H1. Bila ada bacaan momentum sell di H1, ada re-entry sell di H1. Tuan-tuan, saya bersahkan untuk senang nampak. Kita pergi ke 15 tuan-tuan. Tuan-tuan akan nampak. Bobai nampak garisan biru ni EMA 50 keluar dan masuk dalam BB. Nampak cikgu? Bobai nampak. Sama tak dengan ni? Keluar dan masuk dalam BB? Sama cikgu. Inilah tempat cek makan sebenarnya. Tempat cek makan. Dan ia berlaku dalam ini tuan-tuan, ia berlaku dalam setiap time frame. Lagi besar time frame dia muncul, lagi kuat dia pergi. Jadi saya menunggu minggu ni insya-Allah sebab H1 masih belum habis jatuhan. Saya menunggu untuk munculnya momentum sell di H4 dan pertemuan EMA dengan top. Jadi kalau itu berlaku tuan-tuan, saya menunggu re-entry sell di 4 H4 dan juga mungkin minggu depan untuk momentum sell di daily. Jikalau momentum sell di daily tuan-tuan, ni. Jikalau ini berlaku, momentum sell, maka tuan-tuan insya-Allah jatuhan panjang akan berlaku mencari kawasan-kawasan yang terendah di monthly, jangkaan antara 200 ke 300 pip di Euro GBP. Jikalau Euro GBP jatuh 2 ke 300 pip tuan-tuan, maka GU boleh naik insya-Allah double daripada itu. Itu dia punya kunci lah. Right? Saya kata setakat tu saja setakat ni. Itu setakat itu saja. Tak apa, kita lajak sikit malam ni sebab kita ada beberapa technical error. So diharapkan dapat tuan-tuan dan puan-puan dapat satu pandangan yang jelas mengenai soalan kuis kita pada hari ni. Alhamdulillah hari ni kita ada 63 respon daripada para penonton kita. Terima kasih kerana sudi menyertai soalan kuis kita pada hari ni. Jadi kita ada saudara Wan Rosli Wan Osman, merupakan orang pertama yang mendapat jawapan yang betul yang mengatakan jawapannya adalah MHV di daily. Tahniah pada saudara Wan Rosli Wan Osman. Jadi sampai di situ saja segmen kita pada malam ini. Ada sebarang kata-kata terakhir daripada cikgu? Stay at home, setia bersama kami sampai dah berlupa dah. Okey, tak apa. Setiap anda bersama kami teguh di sisi anda. Bersama saya, Broboy, City FM, kita berjumpa pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan. InsyaAllah. Okey, baiklah, kita telah pun sampai ke hujung segmen. Jadi diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat sedikit sebanyak manfaat daripada segmen kita pada malam ni. Dan esok kita ada bicara fundamental bersama Cikgu Yun CTC jam 10.30 malam di ruangan yang sama, Facebook CTC FM. Kalau hari ni kita belajar pasal teknikal BBMA, dan esok bersama Cikgu Yun kita akan
selami pasaran dari sudut fundamental. Jadi tuan-tuan dan puan jangan lupa esok jam 10.30 malam di CTC FM. Diharapkan tuan-tuan dan puan dapat stay at home dan mematuhi segala SOP yang telah pun dikeluarkan oleh pihak MKN dan kerajaan. Bersama kita dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 insya-Allah. Jadi setakat ini itu saja. Assalamualaikum dan jumpa lagi kita. Bye.